wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada malam yang ke-18. Pada malam yang ke-18 malam ini, dan malam ini merupakan malam ganjil bagi bulan Ramadan. Moga-moga kita bertemulah dengan Lailatul Qadar insya-Allah. Dan baik, untuk tidak melengah-lengahkan masa lagi, saya persilakan Teacher Aida untuk meneruskan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, kita teruskan yang kita dah janjikan semalam. Semalam kita buat ayat, kita dah buat Fatihah kan. Jadi hari ni semalam pun kita dah bagi jawapan untuk terjemahan 1 sampai 5. Maknanya kita dah discuss bersama-sama semalam. Jadi hari ni cuba kita tengok macam mana kita boleh tak? Belum share lagi. Dah. Okay, alhamdulillah. Semalam kan kita kat sini. Jadi hari ni kita cuba terjemahkan. Boleh? Jadi saya akan padam page ni. Baik. Kita cuba sekali lagi yang daripada 1 sampai 5. Siapa nak buat? Okey, yang ni kita buat sama-sama lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Jadi a'udzu, apa dia terjemahan dia? A'udzu. Siapa nak cuba? Puan Asnita. Saya teacher boleh. A'udzubillah. Boleh? A'udzu. Tak ada kat sini tapi dengan nama tak. Aku berlindung. Aku berlindung. Lepas tu dengan kepada, berlindung kepada Allahi. Allah. Okey, min Allah. Daripada asyaitan syaitan ar-rajimi. Yang direjam. Yang direjam atau yang dikutuk, yang terkutuk ya. Yang Baik. terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Dengan nama Allah. Dengan nama, sebab ada mudhafun ilaih, jadi kita tambah dengan nama bagi Allah. Bagi Allah Ar-Rahmani. Yang Maha Pemurah. Yang Maha apa? Ar-Rahman. Pemurah. Ar-Rahimi. Yang Maha Penyayang. Betul. Okey. Alif Lam Mim kita kata apa? Dan ya teacher. Apa dia? Tak ada dan. Sebab tak ada wah. Tak ada dan ni. Dengan nama Allah dia tak ada dan, dia sifat. Kalau ada dan tu kita lain pula cerita dia. Baik. Jadi Alif Lam Mim. Teacher ada cakap semalam cara nak cakap dia. Cara nak cakap dia. Dan taklah ia mengetahui akan takwil bagi tu. Allah. Dan tiada siapa mengetahui takwilnya kecuali Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Siapa yang tahu takwilnya kecuali Allah. Betul. Zalika. Itulah. Itu. Iaitu Al-Quran. Ya. La. Tiada. Okey. Penambahan. Roiba. Tiada. Sebarang keraguan. Ya. Fi. Di dalamnya. Okey. Hi-nya. Di dalamnya. Hudan. Petunjuk. Okey, betul. Li. Dah tak tahu teacher. Tak ingat. Bukan tak tahu. Li. Bagi. Li bagi. Al-muttaqina. Sekalian. Orang-orang yang. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Okey, ahsanti. Okey, siapa nak cuba pula ayat 3? Sebab tu ada badal. Lepas tu dia sama. Kita tambah. Orang-orang yang bertakwa yang tadi. Iaitu. Kita tambah iaitu. Di sini kita tambah iaitu. Sebab badal ada iaitu. Iaitu. Allazina. Orang-orang yang. Okey, yu'minuna. Saya assume ni Syahna sedang buat Puan Syahna. Okey, yu'minuna. Mereka beriman.
dengan Kalau beriman kita sesuai tak sesuai Kepada. dengan kepada kepada al-ghaibi perkara gaib yang ghaib. yang Okey. gaib Wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata. solat. Okey, tambah apa? Dia MFB, maf'ulun bi. Ni struktur akan solat. solat wa Dan min daripada ma apa yang razaqana. Okey, FDK. fi'il Kalau- madhi kami Jadi telah merezekikan oleh kami ya, hum mereka akan mereka yunfikuna. mereka membelanjakan. Ahsanti. Alhamdulillah, masya-Allah. Alhamdulillah. Okey, ayat keempat pula. Panjang sikit. Siapa nak cuba ni? Ayat 4. Kak Ro nak cuba? Cuba teacher. Ya, boleh. Wa Dan allazina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi kepada ma apa yang unzila. telah diturunkan Iya. telah diturunkan oleh ia. Tak boleh oleh. Tak ada oleh sebab dia fi'il madhi Naib. majhul. Okey, telah telah. diturunkan. Ya. Ya. Tak habis tu. Telah diturunkan ia. Ya, telah diturunkan ia. Okey. Ila ila apa dia, daripada kepada ka mereka Kau engkau wa dan ma apa yang unzila sama juga tadi telah diturunkan dia min ia mm-mm, min daripada qabliyah solat qabli sebelum okey ka ke engkau. tambah apa sebab dia mudhafun ilaih sebelum akan sebelum daripada sebelum daripada engkau wa dan bi dengan kepada al-akhirati yang kemudian hari akhirat okey hari akhirat. hum Mereka yuqinuna yakin. betul Meyakin. masya-Allah boleh meyakini pun boleh mereka yakin pun boleh. Okey, seterusnya ayat 5. Siapa nak cuba pula? Kak Jasmani? Kak Jasmani nak cuba? Ulaika? Kak Jas adakah? Ada. Alhamdulillah. Okey, ulaika? Mereka itu. Betul. Ala min ila an ala Allah tawakkaltu ala Allah ala ke atas di atas. Ala di atas. Okey, hudan tadi dah jumpa dah hudan. Huda hidayah apa dia huda petunjuk min daripada. betul rabbihim Rabbi Rob Tuhan. Tuhan him tambah sebab dia MIL mudhafun ilaih jadi kita tambah bagi Tuhan bagi mereka Bagi mereka wa kepada
wa Dan dan ulaika hmm, ulaika sama tadi. Kak Jas dah buat dah. Ulaika mereka sama. itu Ya betul. Hum adalah mereka mereka dulu adalah kat sini. Mereka itu dan mereka itu mereka adalah kat sini baru adalah khabar. Adalah ya, orang-orang al-muflihuna. Betul? mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Beroleh kejayaan. Okey. Okey. Beruntung boleh tak Ustazah? Tak sama. Ya, Mm-mm. memperoleh kejayaan. Mm-mm. Beruntung tu Robihat tu ada perkataan dia. Tu dah mafhum lah. Kenapa Beroleh dekat kejayaan. bawah tu Ustazah, Hmm? mereka itu adalah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Itu mafhum dia. Oh, mahum. Okey. Ini Tu beroleh yang dia. kejayaan. Dia datang daripada perkataan, kalau kita selalu dengar azan kan, hayya 'alal falah, kan kejayaan. Ini Okey. daripada perkataan dasar dia aflaha. Ini dia dah mafhum, dia dah bebas je lah. Maksud dia berjaya tu beruntung lah. Dia dah pergi kepada maksud yang lebih luas lah. Maksud yang lebih umum. Manakala saya ni, kita buat ni, lafaz tu sendiri. Dia ada kata dasar dia. Beroleh kejayaan. Apa beza beroleh kejayaan dengan berjaya? Dia punya kata dasar ni beza. Sebab tu kita terjemah dia beroleh kejayaan. Memperoleh kejayaan. Beroleh kejayaan. Dia tak boleh nak kata dia berjaya. Apa beza dia? Ke arah, bergerak ke arah dengan dah dapat. Diberi dan- oleh Allah. Berjaya. Ya, sebab dia, kejayaan tu adalah pengiktirafan kan? Jadi yang beroleh kejayaan maknanya dia tu diiktiraf oleh sesuatu ataupun seseorang. Dia tak boleh kata saya berjaya, kita self claim lah. Maknanya kita sendiri kata macam tu. Tak boleh cakap berjaya, tak boleh cakap beruntung. Tapi dia beroleh. Maknanya setelah berusaha, setelah buat dan ada satu pihak yang kata inilah dia. Mereka itu orang yang beroleh mendapat anugerah kejayaan. Macam itulah maksud dia. Ada beza lah sikit kan maksud dia kan. Dia punya level, dia punya kayu ukur tu besar lah lagi, panjang, banyak lah lagi kalau dapat kejayaan dengan berjaya. Berjaya tu mungkin kita punya own scale lah, skala kita sendiri. Okey, pengiktirafan. Okey. Jadi sekali lagi kita terjemahkan. Boleh semak ya. Maksudnya tadabbur adalah dia menterjemah secara tepat berkenaan dengan apa tu perkataan-perkataan tu kan. Tetapi terjemahan adalah kesimpulan daripada ayat. Betul ke teacher? Terbalik dah tu. Okey, terjemahan tu maksud kita terjemah daripada bahasa sumber iaitu bahasa Arab kepada bahasa kita, bahasa Melayu. Itu terjemahan. Kalau terjemahan lafziah ni, ini berdasarkan hukum-hukum nahu lah, undang-undang ataupun tata bahasa Arab tu sendiri. Jadi sebab tu kita kena tahu sebab bahasa Arab ni kan ada baris. Baris-baris ni mengubah kedudukan ataupun fungsi kalimah tu dalam ayat. Jadi sebab itu terjemahan tu kadang kita kena letak oleh kat belakang lah, kat depan lah. Jadi macam itulah. Jadi bila kita terjemah kita betul, barulah kita boleh ada alat ataupun ilmu untuk mentadabur. Apa maksud tadabur ni? Tadabur ni mengambil pelajaran. Tadabur maksud dia mengambil pelajaran, memerhatikan. Dia ada memberi maksud tabassur. Tafahum maknanya perhatikan ayat kemudian faham. Lepas tu macam mana nak buat? Apa yang ayat ni kata? Siapa yang cakap ni? Siapa yang kena ni? Kita ni kena buat apa? Jadi kena datang dengan faham. Faham kena belajar bahasa Arab supaya kita boleh tadabur. Sebab tadabur tu mesti dengan
Kita mesti fahamlah bila tadabbur tu nak dapatkan kesan. Perkataan dia tu datang daripada perkataan dubur. Dubur tu maksud dia belakang. Belakang, kesan daripada sesuatu. Jadi kalau Quran, bila kita tadabbur, dia bukan tafsir. Tadabbur ni wajib. Tadabbur ni adalah satu perkara yang wajib dilakukan oleh semua kita ni. Wajib. Maksudnya wajib tu untuk kita dapat pelajaran daripada ayat tu. Kita baca, kita dapat ayat. Yang teacher tulis nombor 1, 2, 3, 4, 5 ni ada tafsir ya? Ni terjemahan bebas yang maksudnya macam nak cakap Ni Bukan tafsir. terjemahan lah. Ini terjemahan bebas lah. Bukan macam ni terjemahan yang kita buat di kat atas ni terjemahan lafziah. Perkata. Kata Ini mafhum perkata. tu Ni mafhum yang ni lah. Mafhum yang bawah. terjemahan bebas. Ini terjemahan bebas. Mafhum tu. Maknanya diambil daripada sumber yang sedia ada. Dia nak bagi orang faham je yang macam maksudnya faham tu secara umum lah. Macam kita tak ada, ni sebelum mu ni kita tak nampak, dia nahu ni kita tak nampak. Kita nak bagi macam faham macam nak cakap. Terjemahan ni, dia ada terjemahan. Dia bukan tafsir juga. Ini bukan tafsir, ni terjemahan je lah. Terjemahan yang kadang-kadang ada terjemahan daripada Hamka, ada terjemahan Basmeh, ada juga terjemahan bahasa Inggeris, Musinhan. Dia jadi macam bahasa yang lebih mudah untuk kita fahami. Mana bahasa Melayu ada dalam bahasa Indonesia, macam itulah. Ya. Kan? Itu terjemahan. Tapi kalau tadabbur ni, kita baca apa yang kita faham tu, kita kena tadabbur. Tadabbur tu mesti yang bahasa Arab lah, maksud saya tu. Tadabbur tu nak dapatkan pelajaran. Kalau kita dapat pelajaran daripada terjemahan tu, ada kalanya kurang tepat lah. Tetap dapat menghayati sebab Quran yang diturunkan pada kita tu, bacaan itu, Al-Quran tu, Allah sebut, Al-Quran tu ialah bacaan dalam bahasa Arab. Dia mesti dalam bahasa Arab sebab Allah turunkan Quran ni dalam bahasa Arab. Banyak sangat contoh-contoh yang Allah sebutkan. Jadi tadabbur ni mendapatkan pelajaran. Ilmu. Pelajaran ataupun peringatan tu. Supaya ada kesan dalam perkataan dia kan ada tadabbur. Perkataan tadbir tu pun sebenarnya dia punya kata dasar dia itulah sama juga, tadbir. Supaya dengan pelajaran peringatan tu kita dapat menguruskan ada kesan yang baik yang timbul dalam hidup kita. Dalam diri. Kesan. Tapi kalau kita tak faham manual ni, macam mana nak menguruskan manusia, macam mana nak menguruskan diri kita, kalau kita tak faham, kita tak akan dapatlah kesan yang baik tu. Tak dapat akibat yang baik. Jadi kita kalau tadabbur ni, kita kena faham lafaz yang umum. Dalam kaedah mentafsir ataupun dalam kaedah usul tafsir menyebutkan Al-ibratu bi'umumil lafzi. La bi khususi sabab. Okey, al-ibrah. Ibrah tu kita selalu gunakan perkataan tu kan. Selalu gunakan kata ibrah. Pelajaran itu diambil daripada lafaznya yang umum. Bi'umumil lafzi. Lafaz yang umum bukan ataupun tidak dengan sebab-sebab yang khusus. Untuk dapat immediate, pelajaran yang immediate, kita sepatutnya baca Quran tu terus dapat faham. Terus baca faham. Tapi kita belum dapat sampai situ. Walaupun kita dah bertahun-tahun mengaji. Sebab apa kita tak dapat bahasa Arab tu, kita tak tahu. Jadi ni kita nak dapatkan lah ni. Baca sekali pun faham. Maksudnya baca itu terus faham. Tak perlu kita bergantung kepada terjemahan ni. Kita dapat menikmati, kita dapat pelajaran daripada terjemahan. Bila kita dengar pun imam baca, contohnya dalam solat, imam baca surah Fatihah, imam baca surah Allah, Qul huwallahu ahad, contohnya surah Al-Ikhlas. Terus faham. Peringatan tu untuk kita. Qul, katakanlah oleh engkau. Katakan apa? Allahu ahad.
Huwallahu ahad. Dia adalah Allah yang esa. Kita ni cakap, kita maknanya kena ikrar, kena sentiasa ingat Allahu ahad. Allahu samad. Jadi kita terus dapat pelajaran. Sepatutnya macam tu. Tapi kita belum lagi sampai situ, kita baru nak mulalah. Alhamdulillah. Semoga bulan puasa tahun ni bagi yang baru kan menyertai ni, bertitik tolak daripada sini, akan datang tu kita menambah aja pengetahuan kita dalam Al-Quran ni. Nak tahu apa yang Allah kata ke kita. Bertahun-tahun kita baca Fatihah. Jadi hari ni kita dah faham, Alhamdulillah. Kita dah bergerak pada 1 sampai 5 pula. Ada kita faham lah ni. Ada siapa ni? Kita ni. Allah kata, okay, kita baca kita tahu itu, mana dia itu tu apa? Iaitu Al-Quran, iaitu kitab itu, tiada sebarang keraguan di dalamnya. Sekali kita berhenti kat sini, selalu kita baca ni boleh berhenti salah satu tempat. Jadi kita berhenti kat sini. Itu, iaitu Al-Quran, tiada sebarang keraguan. Lepas tu kita jalan terus. Di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita boleh berhenti kat situ kan. Lain sikit stres dia kat mana. Kalau kita berhenti kat sini pula. Itu, iaitu Al-Quran, tiada sebarang keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kan lain sikit. Kalau kita dapat faham, dengar dah tahu dah. Banyak kali kita baca, kita dah hafal. Bila kita hafal, dengar pun terus dah tahu maksud dia. Macam kita dengar bahasa Inggeris, kita dengar lagu Inggeris, wah kita faham pula, menangis pula kadang. Alah, terkena dengan hidup saya. Ni when sekarang untuk Quran, jom. Kita dengar, terkenanya dengan aku. Akulah ni yang kena faham ni. Macam tu. Betul ke? Setuju tak? Setuju. Jadi Allah kata itu dia tak ada keraguan, kemudian dia tu petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa yang bertakwa tu? Aku ke? Aku masuk tak golongan ni? Jadi Allah terangkan. Siapa dia orang bertakwa? Iaitu orang-orang yang mereka beriman kepada yang gaib. Apa dia yang gaib? Ni kita kena baca lagi ayat yang lain. Kita tahulah, yang gaib tu apa dia? Quran ni lah. Quran ni yang gaib. Kan? Quran ni cerita dia benda-benda yang gaib. Maknanya benda dah berlaku zaman Nabi-Nabi dulu, zaman Nabi Muhammad SAW, 1400 tahun yang dulu. Quran ni turun. Tu gaib tu. Nak percaya kan senang. Kita percaya tak sepenuhnya Quran ni? Atau kita hanya sebut je di bibir? Jadi lagi satu, jadi kita dapat satu ciri lah. Maknanya di sini kita tahu. Iaitu siapa dia orang bertakwa? Orang yang bertakwa itu ialah orang yang beriman kepada yang gaib. Kemudian dia mesti mendirikan solat. Mendirikan solat. Lepas tu dia mesti daripada apa yang Allah rezekikan kepada mereka tu mereka belanjakan. Kalau orang asyik simpan je duit dia tak belanja, keluarga dia tak belanja, diri dia tak belanja, dia tak beriman lah, tak sempurna lah. Ataupun dia percaya pada benda gaib, jin semua, hantu setan semua dia percaya. Tapi dia tak solat. Dia pakat takut je. Tak beriman lah. Ataupun dia solat, dia beriman pada yang gaib, tapi dia tak belanjakan harta dia pada jalan Allah. Dia tak ada hubungan dengan manusia ni. Dia tak ada hubungan manusia. Dia solat aja. Dia jadi miskin aja, dia tak nak kerja. Dia tak yakin ada rezeki dia fikir macam, maknanya macam itulah manusia ni kan. Dia tak sempurna lah. Dia mungkin beriman tapi mungkin dia belum sampai tahap takwa. Dia mungkin baru Islam. Macam tu. Jadi orang yang mutakin tu mesti ada ni ciri-ciri dia. Beriman kepada yang gaib, mendirikan solat, jaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Ada orang tak nak kahwin sebab tak nak keluarkan belanja banyak, nanti kena bayar hantaran. Dia tak kahwin. Ada juga maksudnya macam itulah pemikiran yang macam tu. Takut sangat dengan rezeki daripada Allah. Tak sempurna iman. Lagi, tambah lagi. Wah, nampak ni ada wah dan. Siapa dan tu? Bukan itu sahaja, makna orang yang bertakwa ini dan juga orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau. Apa yang diturunkan kepada engkau tu? Al-Quran. Dan juga apa yang telah diturunkan ia daripada sebelum engkau. Sebelum engkau tu apa? Al-Quran. Sebelum Quran? Sebelum engkau? Sebelum kita dapat Quran ni?
Nabi terlebih dahulu, orang-orang yang sebelum tu dapat kitab yang lain. Apa yang telah diturunkan sebelum kau? Pada Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran suhuf Ibrahim, suhuf Musa, ataupun kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Dan juga ada juga orang yang menghabiskan masa dia mengkaji kitab-kitab tu, semua dia percaya. Tetapi mereka tidak yakin dengan hari akhirat, adanya kematian, adanya hari hisab, adanya hari perhitungan. Mereka tak yakin dengan adanya syurga dan neraka. Mereka buat yang lain ni semua, tapi mereka tak yakin dengan hari akhirat ni, bukanlah orang yang bertakwa. Jadi orang yang yakin ni, sampai pada hari akhirat pun mereka yakin. Mereka yakin kalau mereka membelanjakan harta mereka, mereka akan melihatnya di akhirat esok. Mereka infakkan. Mereka solat inilah yang akan Allah kira dulu. Mereka yakin. Jadi sampai akhirat lah, dia mesti sampai akhirat. Kalau tidak, kat dunia je kan. Jadi Allah kata mereka itulah sebenarnya orang yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Apa dia petunjuk Allah tu? Berada atas jalan yang lurus lah. Dan mereka itulah yang sifatnya begini tadi. Yang begini. Percaya pada kitab ni semua ciri-ciri tu tadi. Kalau kita sambung, tadi 3, kemudian 4. Beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab sebelum. 5. Dan beriman kepada hari akhirat. Mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Macam tu baru kita nampak. Ciri dia senang. 1 sampai 5 ni cerita pasal itu. Itu dah dapat pelajaran dah. Kalaupun kita tak tahu tafsir tu, dah dapat tak pelajaran? Ya, dapat. Ayat tu jelas tak? Sangat jelas, sangat. Jelas. Jadi jelas tu adakah sebab saya tambah opinion saya? Tidak. Kalau ada opinion saya, ketepikan. Kalau ada, manakala setiap kali saya cakap ni ada opinion saya, buang opinion saya tu. Opinion saya tak matter. Tapi apa yang pemilik kitab ini kata ni yang matter. Kalau kita faham macam tu, terjemahan dia macam tu dari segi bahasa Arab tu, macam itulah. Allah tak akan sia-siakan dan Allah tak akan nyusahkan kita. Kan dia dah kata dalam surah 20 ayat 2 kan, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Bukannya kami turunkan kepada engkau Quran ini untuk menyulitkan engkau, supaya engkau susah, supaya engkau worry. Bukan. Dia janji dia akan jadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kita nak jadi orang yang bertakwa tu, kita kena yakinlah dengan Al-Quran ni datangnya daripada Allah. Boleh tak? Alhamdulillah. Dia dah campur lain pula. Dia tak terjemah je. Jadi kat situ kita perlu belajar bahasa Arab ni bersungguh-sungguh kerana kita boleh tadabbur. Bila kita boleh tadabbur, kita dah menjalankan satu kewajipan daripada Allah pada kita ni. Ya? Baik. Boleh kita teruskan? Okey, kita pergi muka surat 3. Muka surat 3 ni, ada kita cuba terjemahkan. Tengok warna. Kalau warna hijau, maknanya huruf. Lepas tu huruf apa? Kita dah belajar gitu, huruf nasab. Huruf nasab ni adalah perubahan pada fungsi kalimah selepas dia. Lepas tu kita tengok ni merah. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi ni siapa pelaku dia? Mereka. Jadi kat situlah kita slowly kita cuba terjemahkan. Baik, inna. Sesungguhnya. Masya Allah. Ni kalau kita dah ingat, inna banyak kan dalam Quran? Ya. Banyak. Jadi banyak kali jumpa inna. Nama orang tu inna. Nama dia sesungguhnya. Okeylah. Macam itulah nak ingat. Allazina. Orang-orang yang. Kita dah berapa kali jumpa orang-orang yang ni. Takkanlah Allah tak bagi kita ingat. Banyak kali kita ulang. Kafaru. Okay, tengok. Fi'il FD. FD maknanya? Fi'il madhi. Jadi kita terus tambah Telah ingkar oleh siapa? mereka. Mereka. Kalau dah nampak tu pun sebenarnya dah tak payah tulis pun, insya-Allah dah boleh. Okey, kita boleh tak kita terus cuba sahaja? Ini perkataan ni adalah sama sahaja. Adalah sama sahaja. Okey, cuba yang ni
Kita cuba. Siapa nak cuba ayat 6? Sorang-sorang. Okay. Boleh? Okay, siapa nak cuba yang ayat 6 ni? Bukalah kamera. Tengoklah skrin. Jangan tengok kat tepi tu. Okey, siapa nak cuba? Seha, nak cuba Seha? Okey. Okey, cuba. Seha mana dah buka kamera? Oh, okey. Mana dia? Alright. Daripada awal balik Inna sesungguhnya allazina orang-orang yang kafaru telah ingkar oleh mereka sawaun adalah sama sahaja alaihim ala ke atas ahim mereka Adakah? Okey, adakah betul anzarta? Okey, tengok sini. Madi juga telah ancam Mengancam. telah mengancam oleh engkau. Yes, hum maf'ulun bih tambah tambah apa? Tak, tadi dah oleh kat sini. Telah mengancam oleh mereka, engkau akan. Yes, betul. Akan mereka mereka atau lam belum. Tidak. Belum atau tidak lah, kita kata tidak je, atau tidak tunzir. Ni fi'il mudhari'. Engkau Betul. engkau Mengancam. engkau mengancam Hum mereka. Okey, maf'ulun bih tambah Jadi sama tadi kat akan sini. mereka. Betul, akan mereka la tidak. betul, yu'minuna Mereka beriman. ahsanti. Sekali lagi saya buat supaya yang lain boleh cek sama ada betul ke tidak ya. Yang kita dah cuba buat di rumah tu. Sesungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka adalah sama sahaja ke atas mereka. Adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka atau tidak? Engkau mengancam akan mereka, tidak mereka beriman. Macam itulah. Ini sebenarnya fi'il mudhari'. Jadi kita nampak dekat sini ada Z. F-R-Z-E. Jadi maknanya fi'il mudhari' majzum. Sebab apa? Sebab ada huruf jazam. Kita dah belajarkan huruf jazam. Huruf jazam ni akan menyebabkan baris dhammah, iaitu baris asal ni, menjadi baris sukun. Tapi dari segi makna sama. Kedudukan dia ataupun fungsi dia tu dah jadi majzum. Tu je. Kerana ada huruf jazam. Baik. Atau tidak atau belum engkau mengancam akan mereka, sama saja. Mereka tak beriman. Mereka bukanlah orang yang nak beriman. FRZ. Z itu apa dia, teacher? Majzum. Itu simbol untuk majzum. Barulah tu kita akan belajar lebih mendalam dalam modul 2. Kalau tak ingat pun yang itu tak apa. Baik, kita tengok pula ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Jadi siapa nak cuba ni? Siapa nak cuba ni? Saya minta buka kamera lah. Pasang mic. Berapa orang kita malam ni? Ada selalu nampak nama Nur Badarian ini. Siapa, Kak Nur ke? Siapa ya? Tak tahu. Kita tak menyaut, saya tak nak panggil lagi. Tak paksalah. Okay, saya cuba minta. Kak Zawiyah ada lagi? Kak Zawiyah nak cuba? Kak Zawiyah pun tak ada? Okey. Away. Hasanah ni dah laju dah. Cari orang baru dulu. Hasanah nanti. Bila semua dah give up, baru Hasanah buat.
Ni Puan Shanas, Puan Shanas. Puan Shanas. Okey, Puan Shanas. Hasanah jangan cik hati. Nanti Hasanah dia dah advance. Sana dah boleh mengajar. Puan Hasanah, betul? Sana InsyaAllah. boleh mengajar. Okey, siapa mana dia Shanas? Yallah Shanas, tafadhalin. Cakap Arab sikit. Aina anti ya Shahnaz. Yallah bisurah. Lagilah tak faham. Saja fleksi kau kata. Astagfirullahaladzim. Shahnaz, silakan. Ke ada ke Shahnaz ni? Puan Shahnaz. Entah apa she's away kot. Puan Asmita Tak lah. nampak pun. Dalam ni Nampak. senarai. Oh ada. Ada. Ya, Alah, saya Oh. cuba. Tak ada orang nak cuba. Okey, Syida. Okey, Syida. Tengok skrin ni Syida nak. Ya. Telah mengunci oleh ia Betul? boleh. bagi Allah. Sorry. Nak pakai berapa perkataan Tak lagi? boleh bagi. Tak boleh bagi. Ni dhammah. Bagi amal lah. Cikgu dah Apa macam dia? tu, kan? Dia FL apa? Fa'il kan? Fa'il. Kalau fa'il tambah Sebab dia punya ni. oleh. Sekali lagi. Ni apa? Telah mengunci oleh ia, oleh Allah ke atas qulubihim mereka, Hati-hati hati-hati mereka, tambah dia ada MIL. Mudhafun ilaih. Jadi tambah apa? bagi mereka Betul. Wa dan ala ke atas sam'ihim. sam'ihim bagi mereka apa? Pendengaran. Tak apa. Pendengaran. Betul. Pendengaran bagi Pendengaran mereka, bagi mereka. Wa dan ala ke atas absarihim. absar ni apa ni? Penglihatan bagi mereka, Isyawatun. isyawatun. Isyawah ni Dia mubtada' muakhar, jadi kita tambah terdapat. terdapat Apa dia? Isyawah. Tutupan. Suatu tutupan. A covering. Suatu tutupan. dan La bagi mereka azabun sama juga. Mubtada' muakhar lagi. Tambah terdapat azab, siksaan. terdapat siksaan Sifat tambah yang tak ingat dah, yang dahsyat. yang Yang dahsyat. dahsyat. Azim ni besar, agung. Tapi tak sesuai nak cakap pada siksaan. Jadi kita kata yang besar lah, yang dahsyat lah. Yang dahsyat. Yang dahsyat. Okay, saya ulang. Terjemahannya, telah mengunci oleh ia, sebab ni fi'il madhi kan. Kalau kita tak nampak pelaku dia, maknanya dia ialah default dia. Telah mengunci oleh ia oleh Allah. Telah mengunci oleh ia oleh Allah. Maknanya kalau ada fa'ilnya tu dizahirkan, kita boleh buang satu oleh. Telah mengunci oleh Allah ke atas hati-hati bagi mereka. Dan ke atas pendengaran bagi mereka. Dan ke atas penglihatan-penglihatan bagi mereka terdapat satu tutupan. Dan bagi mereka adalah, terdapat. Ataupun ada. Boleh juga cakap ada. Bukan adalah tapi ada. Dan bagi mereka terdapat siksaan yang dahsyat. Tambah yang kenapa? Sebab dikata bawah ni sifat. Sifat kita tambah yang. Okey. Alright. Jadi ayat 8. Okey, ada soalan setakat ni? Boleh kita teruskan? Yang penglihatan tu kat mana indication kata dia kena gandakan? Sebab dia ni jamak taksir. Ini jamak taksir. Dia tak ada tanda yang nak kata dia duaan. Bukan. Dia asal dia basar. Basara. Lepas tu
Besar ni dah memang jamak taksir. So kalau tiap-tiap kali jumpa memang penglihatan teacher. Sama dengan qulubihim juga. Kulub tu pun hati-hati, betul. Ni pun jamak taksir juga. Isim jamak taksir. Sam'ihim tu je tak. Tak. Sam'ihim ni pendengaran satu. Kenapa tu? Tu yang perlukan pada tafsir pula. Kenapa yang ni jamak tu manusia ni. Tu bila kita kaji lagi di ayat Quran tu baru kita perasan. Pendengaran telinga, kalau telinga Allah kata 2. Tapi kalau pendengaran dia kata 1. Manakala hati, Allah akan banyak kali dalam Quran dia kata banyak. Sebabnya only now science, tu dulu cakap macam tu. Tapi only now science has found out kan. Discovery. Kita ni jantung kita tu sebenarnya adalah akal yang kelima. Selain kita ingat dulu proses otak, tapi sekarang saintis dah jumpa orang yang belajar medik tu, dia buat macam tu. Sebabnya ada orang buat heart transplant, dia buat heart transplant, tapi the memory of orang yang dia ambil jantung dia tu remains with the one, the receiver of the new heart tu. Kat situ ada memory. So jantung tu, perasaan tu masih ada dalam jantung tu. Itu yang kemudian lah. Penglihatan pula. Penglihatan tu, mata hati tu, nurani tu, akal juga ni. Maknanya bukan saja pandangan yang fizikal ni. Tapi ada pandangan daripada maknanya perasaan, EQ dan sebagainya. Penglihatan. Mana kita bayangkan orang yang buta, dia tak buta tapi hati dia tak buta. Kat situ pun tak ada tutupan lah, maknanya hati dia. Orang yang mata, kadang mata celik, hati tu yang ada. Penglihatan mata hati tu, orang cakap mata hati kan? Ada. Tak dapat merasai. Okey, ada soalan selain daripada tu? Okey, kita buat ayat 8. Kalau tak ada soalan, kita teruskan dengan ayat 8. Okey, siapa nak buat? Tadi saya nampak siapa nama dalam kelas ni yang saya kira bolehlah cuba. Nabiha. Boleh Nabiha. Okey, saya cuba ya Ustazah. Wa dan min daripada An-nas manusia. Man terdapat orang yang. Betul. Yaqulu ia berkata. Betul. Mana telah beriman oleh kami. Ya. Billahi kepada Allah. Ya. Wa dan. Ya. Bil yaumi kepada hari. Al-akhiri yang kemudian. Betul. Wa ma. Okey, wa ni hal. Wa ni tidak diterjemahkan sebagai ataf tapi diterjemah sebagai hal. Fungsi dia hal. Dia kata sendiri. Kita kalau hal kita terjemah sebagai tidaklah sedangkan. Yes, sedangkan. Ma tidaklah hum mereka. Bi ni kalau kita tak terjemahkan pun tak apa. Tapi kalau kita nak terjemahkan denganlah. Dengan orang-orang yang beriman. Yes, orang-orang yang beriman. Ahsanti, alhamdulillah. Okey. Dan sekali lagi saya ulang, dan daripada manusia itu terdapat orang yang ia berkata telah beriman oleh kami kepada Allah dan kepada hari yang kemudian, sedangkan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Soalan? Tak ada. Okey, siapa nak cuba ayat 9? Bagus kelas malam ni. Laju je ni. Dah buat homework Very good lah. Alhamdulillah. Aini. Boleh Aini? Ayat 9. Puan Aini. Ustazah, maaf Ustazah, bising. Termerta bising budak tu. Okey, faham, tak apa. Ada saya nampak Amalin. Ni siapa ni? Amalina ke? Ya. Ui, sejak bila ni? Daripada awal kah? Kadang-kadang je. Oh, kadang-kadang. Nak cuba? Ayat 9. 9. Okey. Mereka hendak menipu akan Allah dan orang-orang yang
telah beriman oleh mereka dan tidak Okey, dia hal. Terjemahan dia. sedangkan tidak mereka menipu melainkan akan Akan diri-diri bagi mereka dan tidak mereka sedar. Masya Allah, Alhamdulillah, Jazakillah khairan. Very good. Betul. Jadi sekali lagi, mereka hendak menipu akan Allah dan orang-orang yang telah beriman oleh mereka. FD kan? Sedangkan tidak mereka menipu kecuali atau melainkan akan diri-diri bagi mereka dan tidak mereka sedari atau mereka menyedari. Kesedar pun boleh. Okey, kita teruskan ke? Senyap je yang lain ni. Okey ke tak ni? Nak cuba ke tak? Kedu, kagum. Allahu Akbar. Dan Kak Ro pun segelas. cubalah. Kak Ro cuba lagi sekali. Ayat 10. Syahnas dah ada dah. Syahnas dah kembali. Ada dah teacher, minta maaf. Tadi Ada iklan. Okey. Tak apa. Pesanan dari pihak penaja kita beri laluan lah. Okey, cuba. Ayat 10. Syahnas buat pula. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam qulubi, hati-hati ataupun hati, hati-hati. him mereka. Tambah apa? Dia MIL ni, dia mudhaf ilaih. Jadi kita tambah Bagi mereka. bagi mereka maradun. Maradun apa ya? Terdapat. Penyakit. Terdapat suatu penyakit. Bila kita kata mubtada muakhar ni, maknanya mubtada yang dikemudiankan, kita tambah terdapat. Terdapat suatu penyakit, jadi nakirah ya. Ya, betul. Dia pun ni adalah syibhi jumlah. Dia bermula dengan huruf jar kan? Jadi dia macam itulah. Dia akan ada isim yang baris dhammah ni dekat akhir, kat belakang. Jadi sepatutnya dia dekat depan, tapi dia kemudiankan sebab dia nakirah. Jadi dia awali dengan huruf jar. Masa kita baca ayat dulu. Jadi di dalam hati-hati bagi mereka, kita tambah terdapat. Terdapat suatu penyakit. Maka. Okey, kalau diikuti dengan fi'il apa ni? Situ tulis fi'il madi. Betul. Kalau fi'il madi kita jadikan fa ni dia maksud dia lalu. Beza kan? Lalu zada, terjemahkan fi'il zada FD. Telah menambah oleh dia. Betul. Hum maf'ulun bih. Kita tambah apa kalau MFB? Akan mereka. Okey, ada isim baris dhammah selepas fi'il. Dia adalah fa'il tambah oleh. Betul. Allah. Oleh Allah. Okey. And MFB satu. Kita tambah penyakit. Tambah apa? Dia MFB. Tambah akan penyakit. Akan satu penyakit yang lain. Jadi kat sini tambahnya akan suatu penyakit yang lain. Dia masih nakirah tapi dia betul. Penyakit lain daripada yang marad. Dia tambah lagi sebab dia ada dua. Satu dah ada satu penyakit dah. Dah ada satu penyakit. Lalu disebabkan penyakit tu tadi, mereka ni sebab apa mereka nak tipu Allah. Jadi ada dalam tu kenapa nak tipu tu? Ada satu penyakit. Disebabkan itu Allah tambah lagi kepada mereka penyakit yang lain. Ada signifikan ke teacher dhammatain dengan fathatain tu? Ada. Kalau dekat sini fungsi dia ni kan dia mubtada muakhar, dhammatain dengan masuk kat roh. Ya, maradun dengan fathatain. Okey. Ini mubtada muakhar. Maknanya fungsi dia sebagai mubtada tapi mubtada dikemudiankan. Manakala yang ni dia jadi objek, dia maf'ulun bih, dia tak bolehlah baris dia sama. Dari segi maksud perkataan tu sama, penyakit, tapi dia punya fungsi dalam ayat tu. Satu dia sebagai mubtada yang dikemudiankan, satu lagi dia ni adalah objek.
Kalau dalam marfu' dia lagi weightage lagi besar kan? Dulu teacher Betul. cakap. Marfu' nama dia pun marfu' dia tinggi lah. So ni yang utama ni. Permulaan ada satu penyakit. Penyakit ni menyebabkan Allah tambah lagi penyakit yang lain. Dia jadi objek lah. Tapi dalam ayat tu kita tak usah lah analyze, over analyze ya. Cuma ni adalah kalau nak tahu penyakit apa tu adalah tafsir dia. Penyakit dia tu penyakit apa? Penyakit hati ya teacher. Penyakit hati yang mula-mula singgah pada hati tu apa dia? Yang mula-mula tu. Penyakit ragu. Raibah. Raib. Allah dah kata tak ada keraguan tapi dia ragu. Dia ragu dengan Allah, dia ragu dengan Quran, dia ragu. Bila dah ada doubt sahaja dengan keputusan Allah, maka penyakit lain tambah. Ragu akan menyebabkan dia jadi sombong. Sombong tu nanti dia akan jadi kedekut. Dia akan jadi itulah bertambah-tambah penyakit, macam-macam penyakit. Itu nanti boleh tadabbur tentang hati pula. Cerita tu ada. Tafsirnya semua ada. Baik. Lepas tu kita sambung lagi sini. Wa Dan la ke atas. La. Ni dua ni. Ni jar. La yang maksud je jar. Okey, satu wa ni ataf, la tu jar. Kalau jar, la apa? Bagi. Yes, bagi. Selepas tu isim. Majrur. Mereka. Ni sama juga mubtada muakhar. Azabun tambah tambah terdapat. Azab apa? Mubtada muakhar. Ya. Azab. Siksaan. Okey, sifat. Tambah sifat tambah yang. Yang apa? Yang pedih. Yang pedih. Bima. Okey, teruskan. Apa yang adalah mereka yakzibun. Mereka berdusta. Ya. Mereka berdusta. Ahsanti, alhamdulillah. How do you all feel tonight? Masya Allah, Apakah perasaan dia? Rasa macam nak buat lagi kan? Macam rasa nak slowly buat ni. Dan it's like kalau suka matematik rasa macam tu. Betul tak? Macam it's a puzzle. Macam kita nak buat lagi. Semoga Allah teruskan. Allah tentu kurniakan kita. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Semoga Allah tuangkan dalam hati kita kecintaan kepada nak buat apa yang Allah turunkan ni. Wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, mudahkanlah kita ni supaya buat amal soleh yang dia suka, yang Allah suka. Jadi macam itulah sepatutnya kita rasa seronok ni. Kita dapat tahu ni. Di dalam hati-hati bagi mereka terdapat satu penyakit. Lalu telah menambah oleh ia akan mereka oleh Allah akan satu penyakit yang lain. Dan bagi mereka terdapat siksaan yang pedih disebabkan ataupun bini dengan apa yang adalah mereka berdusta. Jadi kalau kita dah nampak, kita ni boleh ubah sikit lah. Maksud kita ubah struktur ayat tu yang sesuai dengan bahasa kita. Macam yang dibuat di sinilah. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah lagi penyakit yang lain kepadanya. Dan bagi mereka siksaan yang pedih disebabkan mereka berdusta. Ini terjemahan yang sedia ada. Jadi kita boleh tukar ni. Kita tahu lalu Allah menambah kepada mereka penyakit yang lain. Itu bila dah mafhum lah. Tapi sebelum kita dapat mafhum tu mesti kita tahu siapa ni. Siapa yang kena tambah ni, siapa yang menambah, apa yang ditambah. Macam tu. Boleh? Rasa nak sambung sendiri, boleh buat sendiri. Nanti kita semak. Jadi ayat 11, 12, 13 sampai 16 ni cuba buat. Nanti besok kita semak. Boleh? Saya panggil macam hari ni. Hasanah nak cuba buat? Hasanah, Hasanah. Nanti mengajuk dia. Okay, cubalah Hasanah buat ayat 11. Buka kamera. Satu lagi. Satu hari ni. Dan apabila
telah dikatakan oleh ia. Salah tu. Tak boleh dikatakan oleh. Sebab dia ni fi'il madhi majhul. Tak ada oleh, pelaku tak diketahui. Telah Jadi, dikatakan ia, sorry. betul. Telah dikatakan ia. Lahum. Bagi mereka. Ya. La tufsidu. Ni la jazam. Kalau la jazam maksud dia? Janganlah Tufsidu. kamu semua membuat kerosakan. Kita tak payahlah bubuh semua tu. Cukup untuk kita kata kamu. Janganlah kamu membuat kerosakan. Ini nak bezakan je. Kod ni nak bezakan dengan kami. Ya. Tapi kalau kita terjemah, kita boleh kata kamu je lah. Okey, teruskan. Fi. Di bumi itu. Betul. Qalu. Berkata oleh mereka. Sesungguhnya tidaklah. Tidak lain. Tidak lain. Ni kena tengok balik semula. Masa kita belajar haf. Kata sendi. Nafah. Sesungguhnya tidak lain. Nahnu. Mereka kami. Khabar. Adalah jadi orang-orang yang membuat perbaikan. Orang-orang yang membuat perbaikan. Ahsanti. Alhamdulillah. Muslihun ni orang-orang yang membuat perbaikan. Perbaikan dengan kebaikan sama tak, teacher? Kurang sama. Kurang Tak sama. Ada perbezaan. Ada. Kebaikan tu ada perkataan untuk kebaikan. Reform. Kalau kebaikan tu good lah. Do good deeds. Tapi kalau perbaikan ni reform. Dari perkataan islah ya, teacher. Dia macam perkataan islah ya. Dia islah tu daripada masdar, daripada aslaha. Aslaha bukan salihah. Dia samalah, dia punya kata dasar mula-mula tu sama, tapi dia nanti berubah. Itu kita belajar nanti modul 3 insya-Allah taala. Don't worry about it. For now, kita tahu, ambil je dulu yang ni, perbaikan. Okay. Perbaikan tu ada maksud memajukan, ada maksud reform, tu maksud dia macam itulah. Kalau kebaikan tu lebih macam on personal level. Kebaikan tu. Tapi kalau perbaikan ni is on a grander scale. Macam tu. Yang nampak macam besar lagi lah. Melibatkan masyarakat. Macam tu lah. Orang yang mau perbaikan ni lebih kepada orang-orang. Dia berhubungan dengan manusia. Dengan manusia lain. Tu mengadakan perbaikan. Dia bukan repair. Itu pembaikan kan? Kalau repair. Repairing. Tak sama. Okey, baiklah. Jadi untuk malam ni saya ingat cukup dulu. Kita sampai ayat 11 dan kita boleh sambung. Kalau siapa nak teruskan, nak sampai pada ayat yang berikutnya muka surat 4, tafadhal ya, silakan. Yang mana tak tahu tak apa, nanti kita buat sama-sama dalam kelas. Boleh tanya saya dalam kelas lah. Tapi for now kita tawakuf dulu. Kita tangguhkan, kita berhenti pada ayat 11. Boleh? Boleh, teacher. Okay. Dekat situ. Macam kita ngaji lah. Okay, hari ni kita berhenti ayat ni. Satu rubuk lah, satu ayat. Okey. Baiklah, jadi kan untuk tu saya pun serahkan pada moderator kita malam ni, Kak Zawiyah. Tadi ada panggil Kak Zawiyah, mungkin tak perasan. Suruh Kak Zawiyah cuba jawab. Tak apa, besok ada. Ketandas tadi. Tak apa. Okey. Baik. Terima kasih Teacher Aida yang telah menerangkan ya, secara halus ya kepada semua peserta. Baik, kita ada 2 malam lagi. Ya, 2 malam boleh adjust lagi beberapa muka surat ya, 2 muka surat tu supaya selesai. Dan esok insya-Allah di dalam grup tu nanti, grup WhatsApp tu nanti akan keluar satu soal selidik. Diharap semua peserta ya, baik yang berada pada setiap malam dalam secara live ini ataupun dalam rakaman menonton secara
melalui rakaman, sila isi borang tersebut dan boleh dihantar kepada pihak admin untuk dianalisis. Ya, jawapan daripada peserta sangat-sangat penting untuk memastikan sama ada akan diteruskan ataupun dibuat penambahbaikan ataupun dibuat bagaimanapun, apa pun yang kita buat berdasarkan feedback daripada peserta nanti. Baik, malam ini malam insya-Allah ya, malam ganjil bagi bulan Ramadan. Jika ada yang nak menyumbang untuk pembangunan program ini, silakan, amat dialu-alukan. Baik, untuk tidak membuang masa lagi ya, silakan Teacher Aida untuk membaca doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh warahmatullahi teacher. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Terima kasih teacher. Jazakumullah khairan. Wa iyyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Teacher nak tanya boleh? Boleh. Modul 2 start bila teacher? Ada break lepas raya ke? Start terus minggu depan ke? Janganlah gitu. Semua nak raya. Esok saya seorang je kan buka kelas. Tak apa, nanti kita tengok dulu feedback daripada survey tu. Tengok berapa jumlah yang bersedia untuk teruskan. Ada dalam soal selidik tu ada disertakan soalan-soalan tu lah. Jadi kat situ jawapan tu penting lah untuk kita tahu. Lepas tu macam mana kita nak teruskan tu kan. Kat mana masa tu nanti bila kita dah buat grup tu insyaAllah kita tentukan. Sama ada peserta perlukan yang pengukuhan pada modul 1 ke, tu boleh jawab dulu. Nanti kita tengok pada soal selidik tu. Jadi insyaAllah. Don't worry about that. Nanti akan sampai. Rasa dah nak masuk modul 2 ke? Modul 2 ni prerequisite dia kena dia dah boleh terjemah 1 juzuk lah. Masya Allah, banyaknya teacher. 20 muka surat. 20 muka surat. Sebenarnya taklah banyak. Kalau kita target macam kita buat ni, 1 hari 1 muka surat, 20 hari dah selesai. Tapi kena buatlah. Dia makin mudah. Nanti dia jadi makin mudah sebab kita akan jumpa lagi the same words again and again and again. Dia akan jadi lebih mudah sebenarnya. Jadi kita gunakanlah mushaf yang ni. Nanti mushaf tu saya akan berikan. Maknanya dia ada dia punya lapisan yang ketiga tu kan. Ada tanda-tanda dia, ada clue-clue di situ, kod-kod tu yang kita boleh gunakan. InsyaAllah. Maksudnya nanti kami print dan kami tulis lah untuk check dengan teacher. Kita buat verbally saja. Buat verbal pun boleh. Kalau sebelum ni macam saya buat verbal. Tapi dengan syarat dia tu memang kena siapa yang boleh buat? Siapa yang boleh semakkan tu? Puan Zawiyah boleh, Abid boleh. Kalau lelaki nak semak dengan Cik Kap tu, nama Kap tu boleh. Macam tu. Jadi saya pun boleh. Jadi bila dapat semak tu, kita nanti kalau tak tahu soalan tu, nanti kita akan bawa kepada modul 2 tu lah. Kenapa